Hai Cikgu, saya Puan Ang dan saya ingin kongsikan sedikit tentang cara kita nak memulakan Google Meet. Okey, jadi kita mulakan dengan bahagian ni. Okey, mungkin okey. Cikgu perlu pastikan akaun yang kita login ialah akaun MOE kita. Okey, akaun MOE kita. Maka kalau kita nak mulakan dengan Meet, okey, Google Meet kita, maka klik pada bahagian ni. Ada dua cara. Satu ialah mengadakan meeting secara spontan. Yang kedua ialah mengadakan meeting dengan berjadual. Okey, dijadualkan lebih awal. Jadi untuk mengadakan meeting secara spontan, maka kita boleh klik di sini. Okey, ini adalah perjumpaan nanti. Jadi ini klik, kita kata kelas tambahan. Okey, continue. Maka kita dapat mulakan meeting kita secara spontan. Okey, katakan kita masuk, kita tutup mic kita. Okey, kita tak nak orang nampak muka kita. Okey, kita klik, okey, tutup mic, kita nak tutup muka kita. Okey. Alright, baru kita nak join. Okay. Ini ialah cara yang pertama, iaitu secara spontan. Dan kalau kita nak kongsikan link supaya ajak kawan kita masuk atau murid kita masuk, kita copy dan paste di bahagian yang lain. Ataupun cara yang seterusnya, satu lagi cara ialah minta pihak yang satu lagi itu type kelas tambahan. Jadi sebenarnya dengan cara itu, murid atau kawan kita dapat masuk ke dalam meeting yang sama, iaitu menaik ini. Okey, menaip tajuk ni, kelas tambahan. Maksudnya kalau kita nak hantar link, kita copy je link ini. Okey, kalau kita nak dia masuk secara spontan, sebenarnya macam ni. Okay, kita pergi, katakan kawan kita, dia type, dia masuk ke Meet, dia type, okey, dia pun type kelas tambahan. Okey, tambahan. Okey, continue. Sebenarnya, boleh masuk ke dalam Meet kita yang sama. Okey. Kan di sini kita tutup juga. Okey. Switch off mic kita. Okey. Switch off mic, kita masuk. Okey. Jadi dalam Meet tadi, dalam kelas tambahan tadi dah ada 2 orang. Sebenarnya di sini ialah saya dengan saya. Okey. Jadi sebenarnya begitulah. Itu ialah cara pertama. Okey, cara pertama kita adakan Meet. Okey, Meet kita yang pertama. Jadi yang kedua, sebenarnya kita ada satu lagi cara apabila kita nak jadualkan. Okay, katakan kita nak jadualkan meeting kita. Tadi ialah secara spontan. Secara spontan kita plus je, kita type mesyuarat kita, kemudian kita adakan kita punya tajuk, type masuk. Jadi kita boleh share link untuk ajak orang masuk meeting, ataupun kita boleh minta pihak satu lagi tu type sahaja tajuk perjumpaan kita. Yang kedua, jadual. Kita jadualkan kita punya meeting. Jadi untuk menjadualkan meeting yang akan datang, bukan secara spontan, kita perlu gunakan Google Calendar. Jadi Google Calendar ni sebenarnya dia sebenarnya boleh ada di mana-mana saja, mungkin di bawah. Okey, begitu dengan Meet tadi. Okey, kita boleh naikkan ni ke atas dan kita klikkan Google Calendar kita. Kita klik masuk untuk jadualkan mesyuarat kita. Okey. Kita jadualkan mesyuarat kita, katakan. Okey, kita nak jadualkan mesyuarat kita pada hari esok, okey, ataupun Rabu. Okey, Rabu. Okey, 6 hari bulan kita create. Okey, kita create title. Kelas BM. Kelas BM. Maka yang ini kita nak pukul berapa? Mungkin pukul 9. Okey, AM. 9 AM kita boleh type. Kemudian sampai mungkin 10. Okey, kita adjust. Nak add guest pun tak apa. Yang paling penting ialah di sini. Yang ini. Kita perlu ada generate maklumat di sini, ID dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ke bawah lagi, ada location, ada add description. Kalau tak nak ditambah apa-apa, kita boleh save. Okey, kita dah save. Jadi maksudnya
Di sini. Kalau kita nak kongsikan link kepada murid macam mana? Kita boleh klik bahagian ni. Okey. Dan kita nampak Google Meet, kita boleh copy di sini. Dan kita paste di mana-mana untuk mengajak murid. Kalau kita nak buat pembetulan perubahan di sini. Kita nak buang meeting ini di sini. Kita nak hantar email di sini. Dan ada lagi banyak option. Okay, kita nak duplicate ke hantar pada kelas mana ke. Okay, jadi sebenarnya ini adalah cara yang kedua. Iaitu kita jadualkan di dalam Google Calendar. Kita create kita punya, okay, kita punya event. Typekan title dan setkan tarikh betul, masa. Okay, yang penting ialah di sini kita kena klik di sini, okay, agar dijana kita punya link dan sebagainya. Kemudian kita save. Kalau dah save, maka kita perlu nak kongsikan kita punya link, kita klik balik bahagian tu dan kita pergi tunjukkan bahagian ni ada ikon nak copy, kita copy dan kongsikan. Jadi sebenarnya untuk senang cikgu, kita boleh pastikan kita login menggunakan MOE, akaun MOE. Kalau ada akaun MOE, kita boleh masuk ke dalam mesyuarat itu terus, tak payah nak minta kebenaran. Okey, jadi dan juga dengan MOE, akaun Google MOE kita, baru kita ada apps Meet ini. Kalau akaun peribadi Google yang lain, Gmail yang lain, sebenarnya tak akan ada Meet ini. Okey, jadi saya rasa dengan penerangan yang begitu ringkas, saya harap dapat membantu cikgu dalam memulakan Meet dengan dua cara itu. Yang pertama dengan spontan, yang secara spontan, dan juga yang satu lagi dengan berjadual. Sekian, terima kasih. Saya berharap cikgu boleh maklumkan kepada saya meeting apa lagi jenis video yang cikgu perlukan supaya saya dapat membantu cikgu dalam memudahkan PDPC kita. Sekian, terima kasih.